محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kita pada petang yang penuh barakah ini dapat duduk di dalam majlis ilmu. Kita harapkan pertemuan kita mengundang rahmat dari sisi Allah, dikurniakan kepada kita keberkatan pada umur. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan dihitung sebagai suatu amal soleh yang memberi keuntungan pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumal mahsyar nanti insya-Allah. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa katanya tuang pengarang rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa ma la adna ahli jannah min al-qaramah, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan barang yang ada bagi sekurang-kurang ahli syurga daripada kemuliaan. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula syurga kemuliaan syurga itu tidaklah kita dapat mahu disamakan dan umpamakan dengan kemuliaan dalam dunia ini. Katanya Syekh Idris Marbawi, bila sebut syurga ataupun apa jua kenikmatan di dalam syurga, dia tidak sama dengan nikmat di atas dunia. Walaupun bagi kita dunia ni segala-galanya dah. Pasal apa kita rasa gitu? Pasal kita tak masuk lagi dalam syurga. Bila kita masuk sahaja dalam syurga, maka bagi kita dunia ni tak ada nilai. Bukan hak harta hak ada di sisi kita, seluruh dunia tu. Nampak? Jikalau seluruh dunia ini milik kita, semua kakah mah perak, harta benda, tanah-tanah, semuanya milik kita, maka jikalau banding dengan kenikmatan di dalam syurga, habuk pun tak ada. Dunia ni tak ada nilai. Sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala kata Nabi menegaskan bahawasanya jikalau dunia ini harganya sebesar sayap nyamuk, nescaya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan orang kafir minum walau satu teguk air sekalipun. Oleh kerana orang kafir kita tengok pada hari ini boleh makan, boleh minum, berkenderaan mewah, harta banyak pada kita. Kerana apa? Kerana di sisi Allah dunia tidak ada harga. Jadi dikatakan nak samakan atau nak misalkan, umpamakan kemuliaan syurga dengan kemuliaan dunia, tidak dapat disamakan. Cuma boleh kita istilahkan dengan nama sahaja. Seperti di dalam syurga itu ada buah apel, maka nama sahaja apel, tetapi apel di dalam syurga kesedapannya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang mengetahui. Dalam syurga ada perempuan yang digelar dengan bidadari, termasuklah isteri kita. Kalau Tuhan masukkan dalam syurga, insya-Allah isteri kita tetap nama yang sama. Isteri kita atas dunia, nampak? Dia masuk syurga sama-sama dengan kita. Nama dia bini kita, namanya nama dia Khetum. Maka dia masuk syurga, nama dia Khetum tu. Cuma rupa ataupun wajahnya berbezalah dengan isteri kita hak di dunia. Dia gitu.
Nama tak berubah, kemudiannya iras-iras tu tidak berubah, sehingga kita cang isteri kita, kita cang suami kita, tapi comel berlipat kali ganda. Nampak? Adapun kemuliaan syurga itu banyak sangat ni. Janjian Allah nak beri nikmat kepada ahli syurga ni tersangat-sangat banyak. Kemudian luas serta berkekalan ia hingga sekurang-kurang. Bagi ahli syurga itu 80,000 khadam. Hak ni dibicarakan di bawah tajuk orang yang paling komang sekali. Bila mana masuk syurga, dia paling low kelas sekali. Syurga paling bawah sekali. Apa yang dia dapat, yakni apa hak Tuhan beri kepada dia. Dah, hak atas kita rasa cakap tu parut lagi. Hak ni hak paling bawah ni. Dah. Jadi baginya itu Tuhan beri 80,000 khadam. 80,000 khadam. Khadam bahasa Arab orang yang berkhidmat kepada kita. Nak istilah dia bibi, orang gaji, atau kita kena bayar bulan-bulan ni dak ayah. Nampak? 80,000 atas kita seorang, Tuhan beri 80,000 khadam. Apa je yang kita nak, dia akan khidmat. Dia tukang pakai kasut kita, dia tukang pakai baju kita, dia tukang masuk cicing, dia tukang tuai air, dia tukang macam-macam. Dia belaka 80,000. Kita ada seorang pun dah dekat anak ada bibik dah. Suruh dia belaka, dia lah jemur baju, dia dah lipat baju, dia lah gonyoh bilik air, dia belaka atas seorang tu. Tu pun bibik dia mau dah lah, wow, tua lah, 78 lah. Ada pun khadam di dalam syurga, lawa-lawa, comel-comel. Dan 72 isteri. Atas tiap-tiap seorang tu 72 isteri Tuhan beri kepada kita. Ni peringkat paling bawah dah. Bayangkanlah hak atas-atas, kelas-kelas wali-wali Allah, kelas-kelas mujahidin, nampak, sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang alim, orang-orang yang ada pangkat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkanlah bagaimana kenikmatan yang sangat besar Tuhan nak beri kepada mereka di dalam syurga. Kerana itulah kalau kita boleh tengok dalam banyak riwayat sahabat-sahabat ini, kehidupan mereka ini saling berlomba-lomba mengejar akhirat. Kehidupan sahabat-sahabat. Kita je lain hari ni. Kita tak berlomba-lomba kejar akhirat. Kita berlomba-lomba kejar kepada dunia. Ustaz habis isteri kita 72 capur satu lagi. Dia tanya pula. Pasal mungkin dia siang ke bini dia kau. Ni 72 ini basic. Adapun di atas dunia bini kita ada seorang, jadi 73. Kalau bini kita ada 2, 74 gitulah. Ni dipanggil basic. Masuk tu boleh belaka. Nampak? Telah diberikan kepada kita hadiah demikian, package. Siapa-siapa masuk syurga, peringkat paling bawah, masuk je gak pintu gerbang tu, pintu gerbang syurga tu, kanan dan kiri siap dah ada dah tukang tunggu. Bukan tunggu saja, dia tidak akan bertukar. Bidadari ni, isteri kita ni tak akan bertukar dengan mana-mana orang. Bidadari syurga khusus untuk kita, yang akan layan kita seorang je. Dia tak macam dunia kena balik tukar laki. Dalam syurga tak, kerana yang mentadbir syurga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada bila kita masuk dalam syurga, mana laki hamba mana siap nama dia, tak gitu. Tu pasal malang tu.
kat mana istana hamba? Tak ada. Bila mana masuk syurga, di mana tempat istana kita, kita kenal dia tu, tempat di mana? Seolah-olah kita kenal rumah kita di mana, di dalam dunia. Kita balik jabat, kita tak payah tarik waste rumah kita. Faham tak? Berpuluh-puluh tahun kita duduk rumah kita. Balik jabat nak tarik waste kau, tak payah tahu dah. Masuk kok jalan jauh pun tahu, kok shortcut pun tahu, kok jalan dekat pun kita tahu dah rumah kita ke ayu. Begitulah bila kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, di mana istana kepunyaan kita yang Tuhan beri, kita tahu dah. Tuhan setting gitu dah. Daklah bila masuk syurga kat mana rumah hamba ni, istana hamba kat mana ya? Tanya orang tu, tanya orang ni, tanya counter pertanyaan. Tak ada. Nampak? Itu benda-benda yang menyusahkan. Maka perkara yang menyusahkan walau besar zarah tidak ada di dalam syurga. Tak ada. Semua benda yang menyeronokkan, menyenangkan. Penat tak ada, lelah tak ada, serabu perut tak ada, pening kepala tak ada, sakit perut, denyut lutut, sengal tak ada dalam syurga. Yang dah bila dalam syurga, guna pegang pipi ya, gigi dalam syurga ada. Sihat sesehat-sihatnya, serba-serbi Tuhan beri sempurna. Lepas tu kita sebut tadi sahabat-sahabat berebut ni berebut syurga Allah, berebut janjian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berebut ke dunia, berebut awet Allahu Rabbi. Orang puang seorang, 4 orang lelaki berebut. Muka awet ke sutun kering. Dah berebut juga. Berat tu. Kalau muka macam ratu cantik boleh lelaki ke? Hidung-hidung macam ke burung raja udang. Tak, jadi Munang Sabah kok tinggi macam ke Paramugari, putih pula, lawa Munang Sabah berebut sampai 3-4 orang lelaki pau kocahnya. Mampu pula berebut kepuang tu Mana gambar tengok? Orang tunjuk Allah. Amin. Patut ni tunjuk mana sepuang ni ni berebut tunjuk dalam gambar. Kita tengok Allah gejepu pisang ke? Jadi dak imbuh berebut. Jadi sahabat-sahabat dia berebut tu hak molek sekali hak molek sekali, hak paling sempurna, hak kekal sampai bila-bila. Kita berebut orang puang, katakan boleh nikah lah ke kita, boleh ke kita? Puas hati tau? Tak puas hati kau. Berak boleh nikah lah, berebut, berak kita boleh ajar. Orang puang tu pun nak nikah dengan kita, kita pun nak nikah dengan, nikah lah. Puas hati siapa ke mati? Dah kena balik nyesal. Gini nampak tak dah? Kau sehari kau tua, kau sehari kau tua, kau sehari kau tua. Tak, kadang-kadang tak sebagaimana hak kita bayang. Itu awal-awal mula-mula nikah kita nampak comel dia nyuduh dulu. Ada pun beda dari syurga, tak ada gitu. Hari ni comel, esok lebih comel, lusa lebih comel daripada barang. Itu benda pelik dalam syurga. Ni di Palestin, mujahidin rebut ni rela mati, nampak, mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala, mempertahankan Islam. Nampak, kita je nak tengok askar tattoo pada bayang pada kambing. Masuk awal tu sedap semangat asal semayang, tapi tak dinafikan ada semayang, ada semayang. Petang tu kita kan pukul 5 lebih pamayang, so kita bawa budak-budak kira tengok ada bawa tikus jadah apa buat apa baru jadah ada. Bagi awak semangat nak bawa budak-budak tengok tak masalah, biar semayang dah rakung. Nak cuk soh pangnya masa tak sayang nak bucuk.
Tahu makna soh depan sembahyang Jumaat. Sila. Dia duduk belakang kali kan kalau. Bahagian maknanya hiburan, permainan, semangat sangat kita. Siapa tak ganjau. Kalau lari, tubik pergi sembahyang, orang ambil pula tempat dia. Duduk situ. Siapa kecil dalam kain mu haji. Tapi jangan kata kau orang umum. Dia kata kita membayar, alhamdulillah. Dah sembahyang jeng. Nak tengok anjing lepak dalam apinya masa. Dadah dengan dia masuk dalam api. Kerana tidak sembahyang. Itu masalah. Hiburan tidak salah. Kerana tengok askar, tengok tentera berkawal, bagus semangat. Mereka ini berlatih mempertahankan negara, bagus kita bagi tengok apa tak mayasa, tak sembahyang garik. Balik letih tak sembahyang isi tak. Jadi 3 waktu tak sembahyang. Allahu Rabbi. Kerana satu permainan punya pasal. Nampak? Berpunca daripada mana? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menganggap bahawasanya urusan kita dengan Tuhan tak penting mana. Hak penting dia urusan kita dengan makhluk. Kena sapa awal, kena tunda janji dengan makhluk. Kena beri, kena jual, kena tu, kena ni macam-macam. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih kurang tak apa. Bagaimana Tuhan nak beri kepada kita habuan yang baik pada hari akhirat. Kita tidak buat terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudiannya dia kata 72 orang isteri dan mempunyai mahligai, yakni istana yang tidak pernah adanya di dalam dunia. Kita tak ada istana dalam dunia. Raja-raja ada lah. Kita bukan raja. Kita nama raja tapi bukan raja. Ada istana rumah? Ada. Duduk rumah kita tu. Rumah semidi, ada rumah teres, ada duduk rumah flat, ada nyawa, ada tumpang rumah mak, ada tumpang rumah mak tua. Betul tak? Itu rumah kita. Ini Tuhan nak beri pada kita istana dalam syurga. Mahligai yang sangat hebat, yang tidak pernah ada di atas dunia. Walaupun satu orang ni raja besar dalam dunia, tetapi istananya tak akan sama dengan istana di dalam syurga. Istana di dalam syurga tidak ada tandas, tidak ada jambang. Istana di dunia mesti ada jambang. Betul tak? Kerana raja berok kecing. Mana-mana bangunan yang ada jambang, mana-mana rumah ada jambang, mana-mana istana ada jambang, tak boleh. Pasal ada juga barang kotor, barang busuk dalam rumah dia. Betul tak? Ada pun istana dalam syurga, tak ada. Pasal apa tak ada jambang dalam syurga, dalam istana syurga? Kerana ahli syurga tidak berok, tidak kecing. Tak berok, tak kecing. Kita siapa masa berok, siapa masa kecing. Kerana kita makan, maka makanan kita dan minuman kita jadi urin, jadi air kecing. Makanan tu jadi tahi, proses. Pecah belaka dah. Ni ambil dengan tu, ambil dengan protein, ambil dengan tu, macam-macam. Hak dah pakai kawal tu jadi tahi. Dan dalam syurga kan kita makan, tu dalam syurga kita makan. Tetapi makanan dan minuman dalam syurga akhirnya hanya menjadi peluh, tidak jadi tahi. Itu bijaknya takbir daripada kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hinanya dunia tu awak, ada kecing, ada berok. Haiseng lagu mana pun seorang laki-laki, siapa masa dia kecing, siapa masa dia berok. Cantik bagaimana pun perempuan ini, kita tengok di atas dunia, dia ratu cantik, siapa masa dia kecing, siapa masa dia berok. Mana ada barang uduh, barang kotor, akan dibuang. Bidadari syurga tak ada. Daki tak ada, bidadari syurga tak ada. Daki tak ada, darah haid tak ada, darah nifas tak ada, tahi kuku tak ada, tahi mata tak ada, tahi telinga tak ada. Bidadari syurga special Tuhan wira.
Kita tak comel lagu mana pun mengating Allah kalau ketuk suka hong. Faham tak? Pening kepala tua. Nah. Comel ini mu li tahan kira. Tak? Mu cari mana? Macam ke agak-agak gitu tak? Memang comel. Mu tak ingat lagi ketuk. Tak apa? Nah, mampu kerah nak ayang. Tu barang dunia. Syurga serba mak nenek sempurna belaka dah. Kemudiannya dia kata lagi, semuanya itu ada tersebut di dalam khabar seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, ini kata seronok kita baca kitab baru Mazi ni, tidak cakap banyak, tidak cakap kosong, tetapi wak mari dalil pula, wak mari dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap, dia tulis kita dikarang dalilnya disebut dalam hadis riwayat daripada Imam Tirmizi. Berawak mari dalil. Tu syok kitab ni. Mana dalilnya? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adna ahli jannah alladhi lahu 80 alfa khadimin wa 72 zawjah wa tunsabu lahu qubbah min lu'lu'in wa zabarjatin wa yaqut kama bainal jabiyah ila Sana'a. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula sekurang-kurang ahli syurga, yakni paling kurang ahli syurga yang mempunyai kemuliaan di sisi Allah di dalam syurga, iaitulah Tuhan beri kepada mereka ini 80,000 khadam. Satu hadis hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan 72 isteri. 72 isteri. Jadi kalau orang atas dunia tak nikah, masuk syurga, dia duduk dalam syurga, dia akan dapat 72 orang isteri. Tapi bila kita tak nikah di atas dunia, so bimbang. Jangan bersedih. Perbanyakkan amal, tingkatkan ketakwaan kepada Allah, kita masuk syurga nanti insya-Allah. Tuhan beri kepada kita 72 orang bini. Oh, seronok boleh bini. Nak akan nak jimak tak? Orang lelaki tak ada kerja lain, nak jimak je. Nak hak tu mustahak je, lain tak ada macam mana. Nak makan minum kediang apa. Dalil tengok nikah kan. Nikah dia akan banyak si minyak. Yang akan gitu-gitu je lah. Pasal tak mustahak ni nasi minyak. Air sirat dah mustahak ni. Disuruh orang lain, makan. Tak apa. Tuan rumah tak apa, kita tak apa lah. Pasal lagi dia nasi tak mustahak ni. Hak mustahak malah karang. Nampak tak? Hak gitu lah. Dah kira siapa-siapa gitu belaka. Ngerti lelaki kan lah. Tengok jang je. Allah, lambat ni. Tengok baru pas suhu lah. Oh, aku rua dah. Nanjang ni. Nampak dah. Kira dah. Aduh, 4,5. Orang pun kau tak ada kau kurang lah. Kau kurang kau 5 lebih pukul dan tak apa-apa dah. Pergi mandi je. Mandi awal. Mandi awal. Malam ni nak ni buat persembahan. Gitu lah. Waktu bagi pengantin, dibenarkan dia tidak solat berjemaah selama beberapa hari. Pengantin baru. Maka ketika itu tak apa dia pergi sembahyang jemaah di masjid atau di surau. Setengah kata ada 3 hari. Maka hari itu hari hak di nikah tu tidak pergi sembahyang jemaah di masjid, tak apa.
seolah-olah diberi cuti bagi dia. Tapi bukan tak sembahyang lah rumah, cuma tidak sembahyang berjemaah di masjid kerana dia adalah pengantin baru. Esok pun begitu juga, lusa pun begitu juga, kerana dia pengantin baru nikah. Jadi orang ramai-ramai nak pergi masjid tu bagaikan dia pengantin baru kot. Nampak orang. Tapi lama kan mengatir, apa lama gitu, bertahu-tahu tak pergi masjid dah. Allah Rabbi, kita dak nikah pun tak pergi masjid, pan nikah kau tak pergi lagi. Pasal kita ni tak berapa gemar, tak apa minat pergi masjid tau. Khususnya orang gagah-gagah, orang muda-muda ni. Marilah masjid. Nampak? Kita tak ada kerja lain. Akhir zaman ni kita banyak bergantung dengan Allah. Antaranya pupuk semangat kita, hati kita, bersihkan hati kita di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana kita tengok orang lain berperang di Palestin, betul tak? Hari ni, sehari dua ni kecoh, peperangan demi peperangan. Maka kita di tanah air kita hendaklah apa benda ni berperang dengan hawa nafsu kita, agar kita senantiasa menyibukkan diri kita dengan perkara akhirat. Atau pada awal mukaddimah kitab Bidayatul Hidayah disebut jadual orang beriman. Dia ada jadual orang beriman, kita kena susun. Pagi kena buat apa, waktu cari nafkah, balik cari nafkah, maknanya balik kerja kita kena buat benda. Malam di mana tempat kita sepatutnya, terutamanya orang laki-laki. Tak padang kita ni hidup Tuhan beri nikmat sihat apa semua, hanya hidup cari makan semata-mata, balik daripada kerja main dengan anak, main dengan mini, buat ngarung situ, buat ngarung sini, lepas tu tidur, lepas tu esok cerah tanah pergi cari makan pula, lepas tu balik lelah makan minum semua. Begitulah musim kehidupan kita. Atau bukan jadual orang beriman. Adapun jadual orang beriman, khususnya orang laki-laki, dia kena ada pautang dia, dia kena ada hubungan dia dengan rumah Allah, dengan masjid. Hak dekat dengan masjid dekat dengan surau kau ada. Dia kena ada hubungan dengan majlis-majlis ilmu di kampung-kampung dia. Kena ambil peduli tu kita. Nampak? Jangan kita buat tak peduli. Siapa dia ngajar tak tahu apa-apa, tak cara masjid-masjid ni. Jangan. Kita bukan kelas budak-budak ni. Kita mau 40 hang dah, 50 hang dah, 60 hang dah. Sepatutnya kita lebih ambil berat tentang agama kita. Sepatutnya lebih ambil berat tentang Islam. Nampak? Orang lain nak masuk syurga macam mana? Berjihad kerana syurga Allah. Adapun kita nak syurga dengan mundur saja, tak ada. Jangan hanya mempertahankan sembahyang 5 waktu saja. Tu pun ujung-ujung waktu sembahyang. Padahal masuk syurga, Tuhan nak beri 72 orang isteri, 80,000 khadam Tuhan nak beri. Dengan sebab sembahyang garik kita dekat nak orang, anak bangsa. Sembahyang subuh kita 7.30. Sembahyang subuh kita kat pukul 8. Padahal tak 80,000 khadam Tuhan nak beri. Tak ada. Sekali derma seria, padahal tak 80,000 khadam. Tak ada seria. Seria mengambil tarik bidadari dah. Tapi bidadari tak layak. Mana nak khabar tak padang, tak padang. Nampak? Jadi biar padang, usaha tu biar lebih, biar lebih upgrade. Kita punya amal ibadah, kereta kita upgrade sama. Dulu nampak ring biasa je, kalau ni pakai ring sport. 2, 3, 4 ulang tukar ring sport. Itu ring sport warna grey, ni warna gold, warna mah. Ring sport baru pula mu. Baru bijak bos. Kereta warna hitam, ring sport warna mah. Bijak kereta mu upgrade, tambah spoiler pula. Spoiler tinggi, boleh jemur lu dalam. Hebat. Bubuh stiker pula, cermin gelap pula. Dalam tu macam-macam hias. Ada bunga lah, ada Spiderman lah. Ada ulat bulu lah, macam-macam. Alah, kereta betul tak? Ada beruk lah. Tetapi kenapa kita tidak upgrade amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Hanya duduk pada takut sama je.
Semayang pun pada takok sama, zikir pun pada takok sama, selawat pada Nabi pun pada takok sama. Tak berapa nak selawat mana. Selawat baru ni majlis maulid. Lepas tu ada dah kertas selawat parah ni budak-budak buat main. Tak apalah. Kita ni selawat mulut dah. Nampak? Tu dia panggil tahap ibadah kita pada takok tak gerak geri. Kurang-kurang naik 2 3 4 takok dah. Nampak? Nah. Kemudiannya lagi dikata bermula sekurang-kurang ahli syurga mempunyai kemuliaan itu adalah 80 khodam dan 72 orang isteri, dan didirikan baginya satu kubah, yakni satu istana daripada permata lu'lu' dan zabarjad dan yakut, dan cukup besar kubah itu, iaitulah sebagai antara satu negeri di Syam namanya Jabariyah sampai ke satu negeri di Yaman namanya Sana'a. Kebesarnya kubah ataupun istana yang Tuhan nak beri tiap-tiap seorang ahli syurga satu istana tu daripada Syam ke Yaman. Bapa istana tak tahu berapa juta kaki tau Tuhan nak beri atas seorang-seorang. Tu nikmat syurga ni puati lah. Siapa boleh puati? Nak, tapi nak ke boleh tu. Nak ke boleh tu. Tak, kuliah yang lepas kita sebut dah, iaitulah syurga Allah pagar dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Tu syurga. Dengan maksud siapa yang nak masuk syurga, dia kena berlawan dengan diri dia sendiri. Dia kena berlawan dengan benda hak nafsu tak suka. Kena berlapar kerana puasa, kena berhabis harta kerana derma, bayar zakat. Nampak? Kena kurangkan tidur kerana semayang tahajud. Kena banyak mikir akhirat sehingga keluar air mata. Kena kurangkan bermain, bukan alih main langsung, kurangkan bermain. Kena ada pengorbanan untuk Allah tu ada. Tak, di kala mana kita tengok kawan-kawan kita makan angin situ, makan angin sini, garik tu duduk patah agak lagi. Buatlah, ambil gambar, dalam FB. Nah, tengah main buah dengan bini, dengan anak-anak apa semua. Kita siap nak pergi masjid tau. Ikut hati kita nak pergi gak patah. Tapi dah berasa macam seolah-olah satu tanggungjawab kita ni untuk agama Allah, kita pun korbankan permainan. Bukan langsung nak pergi patah, boleh pergi, tetapi masa tu kita keluar kita tengok jang sama. Lenih gari awal pukul 6 lebih kita pun ajak bini, ajak budak-budak balik kada sekatang tu kan. Kena balik budak-budak dah puas main lagi. Orang ngak nak alik ya buat hari gari ni. Tu kehidupan orang beriman. Ada pun orang hadap peduli, tak kira garik kisah ke main kamu siapa kemampu. Tak ada dah garik ya garik ya. Batu orang bang garik masjid ladang penuh nu patah batu buruk. Hak tengah minai, hak bahan sate ikan, betul tak? Hak makan burger, makan kacang. Tak ada peduli. Orang luar boleh jamak. Kalau orang Terengganu kita nak jamak kepala otak apa? Garik pun duduk situ lagi sampai ke ujung waktu dah, duduk congok situ lagi. Hak set-set kereta, set-set motor, 2, 3, 14 orang kumpul ramai-ramai. Inilah yang menyebabkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tidak peduli dengan nasib akhirat kita. Apa lagi dia kata? Dia kata wa bihadzal isnad 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man mata min ahli jannah min saghirin aw kabirin yuradduna abna'a salasina fil jannah ya la yaziduna 'alaiha abada wa kadzalika ahlun nar.
dan telah datang khabar ini daripada isnad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia Nabi, barang siapa mati ia hal keadaannya terbilang dan masuk ia dalam bilangan daripada ahli syurga, yakni siapa yang mati dalam keadaan beriman pada Allah, dia mati dalam keadaan beriman pada Allah, kemudiannya dia ini Allah Ta'ala masukkan dalam syurga. Daripada orang muda yang mati itu atau daripada orang tua, sama ada masa dia mati itu dia muda atau masa dia mati itu dia tua dah, tapi dia beriman pada Allah, nescaya dikembalikan mereka itu anak laki-laki, yakni Allah Ta'ala bila mana masukkan dia ni dalam syurga, Tuhan jadikan dia seolah-olah seperti anak laki-laki. Hari itu dia mati umur 48 atau dia mati umur 78, tua dah lah 78 ataupun 80 lebih mati. Bahang di stroke, matilah dia umur 87 umpamanya, maka dia pun masuk syurga kerana ada iman, masuk syurga. Bila dia masuk syurga, Allah jadikan dia itu seolah-olah Allah Ta'ala jadikan dia itu anak laki-laki muda, yakni Tuhan buat dia muda semacam umur 30 tahun di dalam syurga. Salasina fil jannah, 30 tahun. Awak pada hadis mati hari itu 78. Berak masuk syurga, Tuhan buat dia 30 tahun. Muda 30 tahun. Semua laki-laki yang masuk syurga semua umur 30 tahun lagi. Laki-laki ada pun perempuan semuanya 17 tahun lagi. Tidak sama. Pasal bila perempuan umur 30 tua dah. Kemuncak apa benda ni? Kemuncak kecantikan bagi seorang wanita umur dia 17 tahun. Walaupun umur 20, umur 25 kita tengok comel lagi, tapi kemuncak kecantikan ni. Ada pun laki-laki kemuncak handsome dia umur 30 tahun. Yang lelaki dia atas sikit. Dah. Kesiang pak cik bagi air minum, batuk-batuk teruk tu, air dengar batuk belakang. Siapa dah lalai. Bagus dia. Itu batuk kau ada orang nak tegur. Dan begitu juga isi neraka mereka pun dikembalikan semacam orang berumur 30 tahun juga. Ahli neraka gitu kau. 30 tahun juga. Allahu Rabbi wal'iyyazubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala lindungkan kita, jauhkan kita daripada termasuk di kalangan ahli neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudiannya wa bihadzal isnad anin nabiy sallallahu alaihi wasallam inna alaihimut tijan inna adna lu'lu minha la tudhi'u ma bainal masyriq wal maghrib. Dan datang lagi khabar dengan ini isnad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia bahawasanya ahli syurga itu mahkota bahawasanya sekurang-kurang cahaya permata lu'lu daripadanya menerangi antara masyrik dan maghrib, yakni timur dan barat. Ahli syurga Tuhan pakaikan mahkota. Kita dah je pakai mahkota sokok pakai mahkota pakai waktu gitu kan raja mahkota kena ada wiyat tu kita pakai tu ada cetak tu. Mahkota tu kita akan pakai cahaya dia tu antara timur dan barat. Comel ahli syurga Tuhan pakaikan gelang. Laki ni dah apa ada seorang kata kan, mungkin gelang ni siapa kat lengang tu.
Nah, orang puang ni memang pakai gelang. Orang lelaki tak boleh pakai gelang. Orang lelaki-lelaki diharamkan pakai gelang di dunia, tak boleh pakai gelang. Sama ada gelang itu diperbuat daripada perak sekalipun, tidak dibenarkan kerana gelang adalah perhiasan perempuan. Ingat tak usah pakai gelang. Ataupun rantai tak boleh pakai orang lelaki, ataupun subang tak boleh pakai orang lelaki. Yang boleh pakai adalah cincin saja. Perhiasan bagi laki-laki itu dibenarkan syarak. Bahkan cincin dipakai juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ni minat kepada perhiasan cincin, maka cincin boleh pakai. Adapun gelang jangan pakai, rata jangan pakai. Pesanlah kepada suami kita ataupun anak-anak kita hak laki-laki, jangan pakai rata tekuk. Ada ni ramai ni. Nah, orang laki-laki pakai rata tekuk kerana apa? Terikut-ikut dengan budaya orang kafir. Orang kafir tak apa lah, pasal dia dah ikut hukum. Nampak? Ini nak sakut berapa tekuk dia pun tak ada masalah orang kafir. Nah, tetapi dia akan didakwa pada hari akhirat kerana apa? Dia buat benda yang haram. Adapun kita hak ada kitab dah ni, ulama-ulama berek bagi khabar hukum, lawang juga, buat juga. Tu lelaki boleh pakai rata pakai juga, aluh pakai. Selok t-shirt dia tu nampak rata tekuk, la ilaha illallah. Nampak ni ramai ni. Orang luar lah, orang Terengganu lah pakai rata tekuk. Budak-budak muda pakai. Jangan pakai. Pakailah perhiasan yang dibenarkan syarak. Lelaki nak jangok tak ada masalah. Bahkan Nabi jangok. Orang lelaki nak pakai seluar jin tak apa. Tak apa pakai luar jin, boleh. Mu pakai luar jin, jin pakai luar mu, tak apa. Tak masalah. Nak pakai jaket jin, nak pakai, tak ada masalah. Baju hok semak-semak, hok mahal-mahal boleh. Tetapi janganlah sampai kita buat ataupun pakai benda-benda yang haram. Pakai baju setera orang lelaki tak boleh, Nabi marah. Bahkan di antara bala yang akan terjadi kepada umatku 15 perkara yang dikira bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata apabila laki-laki memakai sutera. Ini ramai. Pakai baju batik lah, pakai kotor tu. Kain kotor tak akan nak sejuk. Setera juga. Pasal apa saat ni? Nak tunjuk dia ni mampu, nak tunjuk pitih dia banyak. Nampak? Jaga-jaga benda-benda gini. Kita pakai, kita nak buat aib korang. Padahal kita telah memakai pakaian daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan marah tu. Akhirat nanti dalam syurga dipakaikan kepada laki-laki itu sutera berpuluh-puluh lapis daripada cahaya. Guana wallahu a'lam. Sutera di dalam syurga yang pastinya tak akan sama dengan sutera di dunia. Sutera dunia daripada ulat dah. Dalam syurga tak main ulat-ulat. Tuhan buat special punya. Sabar lah. Kemudian dikata, ketahuilah kiranya ya saudaraku, sesungguhnya dalam syurga itu tempat berseronok-seronok dan bersenang-senang diri dan bersuka-suka. Kita masuk syurga kat kita tak ada ngaji-ngaji kitab ni, tak ada dah. Tak saya tengok ada malam ni aku geliah mana ya dalam syurga, tak ada dah. Kira nak seronok, nak main, bersenang lenang, bersuka-suka, bergembira. Kira nyanyi joget, nyanyi joget, nyanyi joget, makan minum dalam syurga. Ustaz dah ngajar dah, ustaz joget terus dalam syurga dah. Tak ada dah kita semayang, tak ada puasa, tak ada. Yang kata kena semayang, kena puasa, kena zakat, kena tu, kena ni. Lelah kita buat ibadat di dunia sahaja. Sebab tu sabarlah kita untuk beberapa hari ini, untuk kita meraihkan hari raya, yang hari-hari itu adalah hari raya
bila mana kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak dicipta apa sesuatu melainkan dikurnia oleh Allah. Allahu Rabbi. Kita cita-cita je dalam hati tu hawis lalu dalam syurga. Atas dunia dah, atas dunia cita-cita dulu, kita doa pula, kita usaha pula, kena boleh makan bulan, makan tahun, nak satu-satu benda tu. Kenangnya motor, nak urai 16, boleh orang mari atas lalu. Dah kena beli ya. Dah ada dak witi. Baru ada berapa mu? Kau ada 800 tak ada lagi. 800 pelik saja. Ada orang mana? Kupur witi ya. Kupur sampai dak akan nak minum kita. Nak beli motor je masa. Cukup dah witi. Kena booking pula nak warna tu. Warna kuning kena tunggu 6 bulan. 6 bulan tu. Allah. Barang dunia susah. Sampailah bayarlah piti akak jual beli apa semua. 2 kali gohek bahang di pagar cala Allah cala pula udahlah. Anak kita buat jatuh lah. Waktu tupoh ni tu barang dunia. Ada pun barang syurga tak ada benda-benda gitu. Bercita-cita beruk ada lalu. Nak naik kapal terbang tadi. Kapal terbang hari duduk congok depan. Naik kita jadi pilot dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, amba minat sangat kuda. Ada tak kuda dalam syurga? Nabi kata, apa tak ada. Siap ada sayap boleh terbang. Sungguh? Nabi kata. Tapi Nabi tak cakap dengan dia. Segala-galanya ada. Kita niat saja, kita cita-cita ada. Cita-cita ada. Itu bagian dalam syurga. Hingga fardu takdirnya, jikalau seseorang itu terlintah mahu beranak atas cita-citanya, nescaya didapatnya. Tetapi di sana tiada terlintah Tuhan mahu beranak itu. Siapa tahak Nabi kata, siapa tahak tuan pengarang kata, tapi tuan pengarang tak kata disabit dengan hadis. Siapa tahak seseorang yang atas dunia dulu tak ada anak, kemudian masuk syurga bercita-cita nak anak, maka Tuhan boleh buat dia tu berat mari cita-cita nak anak, pregnant lalu. Perut dia besar berat beranak. Tuhan boleh buat gitu di dalam syurga, on the spot keluar anak. Tetapi kata tuan pengarang, benda itu tidak terletak pada fikiran ahli syurga. Kerana apa? Kerana mereka dikelilingi dengan keseronokan, tak terfikir nak anak. Tuhan setting ahli syurga tak terfikir nak anak. Hak ni untuk orang hak tak ada anak di dunia. Ada orang yang ada anak dah di dunia, anak dia masuk syurga bersama-sama dengan dia. Demikianlah dicita semuanya dapat, apa juga yang kita citakan dapat, tetapi tiada mencita seorang akan beranak itu. Tuhan buat seseorang itu tidak mencita-cita nak anak. Tak ada. Tuhan tidak lintaskan pada hati dia, pada fikiran dia. Demikianlah kata ulama pada hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita berhenti sini, insya-Allah kita akan sambung pula pada kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa sharihna bi sharafatil Qur'an wa albisna bi khinatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala wa adzabil akhirah bi hurmatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah.